رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Kita sambung lagi para hadirin sekalian pada hadis tsalisu, hadis yang ketiga daripada 40 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sambungan lagi hari itu cara tentang dibinanya Islam tu di atas 5. Hak lepas dah 2. Itu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati. Kemudian pada pagi ininya kita sambung lagi wa itaiz zakati, dan mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala banyak bila sebut kata aqimus solah, makanya reke selalu, iring selalu dengan wa'atuz zakah. Dirikan olehmu akan sembahyang dan keluarkan olehmu akan zakat. Ini dia panggil isyaratun, ada isyarah, ay i'lamun bi khafiyin, pemberitahuan daripada Allah dengan secara halus. bahwasanya selain daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena semaya itu ialah hubungan kita dengan Allah, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keluar zakat. Ini dia panggil hubungan kita dengan makhluk Allah. Di hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi zakat tu kita keluar, dapatnya kepada manusia, bukan dapat pada Allah. Itu Tapi itu tanda kata bahawasanya
kita dengan manusia ni tidak lepas hubungan. Walaupun harta tersebut kita yang cari, kita yang bekerja, kita yang berusaha, kita yang berniaga, tetapi apabila sampai haulnya setahun dan cukup nisab, ada nisabnya, maka harta yang kita cari tersebut ada milik bagi mustahiqun lizakat. Nah, mereka-mereka yang berhak makan zakat. Nah, itu sebagaimana ayat Quran sebutlah, innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, ila akhiril ayat. Yani asnah yang 8 tu. Maka tak lepas, tak boleh kita kata ini harta saya yang cari, tak ada hak abang awak nak terima, awak nak dapat juga, tak boleh. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, maka pertama-tama yang dibentras oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah menyerang mereka-mereka yang enggan membayar zakat. Sayyidina Umar tak setuju asalnya. Ya khalifat Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah SAW, bagaimana kita boleh serang orang yang mengucap 2 kalimah syahadat? Tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Jadi tidak mengeluarkan zakat itu hak bagi ulil amri untuk nak mengambil tindakan, ada haknya. Itu. Jadi kata dalam syarahnya, wa amma zakatu, adapun bermula zakat itu, fahuwa, maka ialah isyaratun, sebagai isyarat, ila tazkiyati ahwali zahiri wal batini, menyucikan kelakuan zahir dan batin, bitarkil amwali, lagu mana, dengan caranya meninggalkan harta, wa sarfiha, dan meninggalkan menggunakan akan dia harta, ila asbabil wusuli, kepada segala sebab-sebab yang menyampaikan, ilal ahwali, kepada segala kelakuan, wa takhliyatil qalbi, dan kepada menyucikan hati, anil aghyari, daripada segala barang selain daripada Allah. Tu supaya apa? Wa tafrighil khatiri, dan menyucikan segala lintasan, melapangkan, mengkosongkan segala lintasan hati, li zuhuri tajalliyatil anwari, supaya zahir nyata segala kenyataan-kenyataan yang bersifat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia tu memang Allah Taala sudah pun jadikan pada nafsunya cinta kepada harta sebagai cinta yang sangat banyak, kayak gitu. Sebagaimana dalam Quran sebut, wa tuhibbunal mala hubban jamma, cinta kalian itu akan harta akan sebagai cinta yang sangat banyak. Tu. Maka caranya untuk mengikis atau melawani sifat hubbul mal, cintakan harta, maka diperwajibkan bagi tiap-tiap orang yang mencari harta, sampai pada haulnya setahun dan ada nisabnya, maka wajib dia kena keluarkan harta dia tu, diserah kepada mereka yang mustahiqul lizakah, mereka yang berhak untuk makan harta zakat tersebut. Tu hak tu, hak wajib tu. Maknanya sekurang-kurang seorang tu nak mendidik jiwa dia tu supaya tidak jadi terlalu cinta kepada harta, maka diperwajibkan zakat. Maka tak boleh dia nak rasa saya pemurahnya bila keluar zakat. Pemurah apa? Memang hak wajib dia kena keluar. Nanti ni ada orang bila keluar zakat dia rasa dia pemurah. Pelik. Wah, zakat tu memang wajib.
Adapun selain daripada zakat seperti sedekah, wakaf, hal itu tidak wajib, sunat. Itu ibadat-ibadat sunat, termasuk daripada ma taqarraba ilaihi al-'abdu ila rabbih, barang yang memperdekatkan dengan dia oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pun tak boleh dia nak rasa dia pemurah. Bila dia berwakaf, dia bersedekah sunat, dia berwakaf, engkau wakaf itu wakaf sunat, maka tak boleh dia nak rasa pemurah. Seperti kita nak korban ni, ada 2 minggu lagi nak korban, itu kan sunat. Tak boleh rasa dirinya pemurah. Walaupun kita kata itu sebahagian daripada pengorbanan kita mengeluarkan harta. Kalau boleh seekor lembu, begitu lagi baik. Kalau tak mampu, satu bahagian daripada 7 bahagian di atas seekor lembu itu boleh dah, pahala korbannya. Itu sunat. Yang sunat seperti itu pun tak boleh kita nak rasa diri kita ni pemurah. Allah pemurahnya saya, tiap-tiap tahun buat korban, tak boleh. Pemurahlah saya, tiap-tiap subuh saya bersedekah. Pemurahnya saya, tiap-tiap Jumaat saya berinfak, berwakaf, tak boleh. Walaupun itu tidak wajib atas diri dia, sunat saja. Tapi sebagai nak buat latihan, mengikis sifat bakhil, sifat kedekut. Tu. Apa lagi kalau benda tu wajib? Keluar zakat ni wajib di sini. Tiba-tiba rasa Masya Allah pemurahnya saya keluar zakat. Tak malu orang tu. Tak malu tu. Macam kita lah, semaya subuh ni wajib, betul tak? Tiba-tiba rasa macam Masya Allah kuatnya semayang saya ni, subuh bangun semua jemaah pula tu lah. Dah memang wajib kot. Lainlah tahajud 100 rakaat dah ni. Tapi itu pun tak boleh rasa diri banyak ibadah kayak gitu. Bangun tahajud 4 pagi 100 rakaat semayang. Lepas tu Masya Allah dalam kampung taman ni tak ada lah orang kuat sekali semayang tahajud. Habis dia punya pahala. Ujub dia panggil. Rasa ajib, hairan dengan Masya Allah kehebatan diri dia. Dia tidak iltijak, tidak berpaut dengan la haula wala quwwata illa billah. Maka jangan kita rosakkan ibadat kita. Dahlah kita punya ibadat tu sikit saja. Umur kita ni pendek-pendek saja. Dalam umur yang pendek ni ibadat kita tu sikit-sikit saja. Kemudian yang sikit tu pula lah kita menghancur leburkan dengan segala penyakit-penyakit batin. Penyakit-penyakit riak, ujub, sum'ah, takabur. Habis begitu ibadat kita. Maka jangan. Itu deh. Baik. Maka penting ni ibadat zakat ni dipanggil sedekah yang wajib. Itu dah. Sedekah yang wajib dipanggil. Ada pihak kita duk sedekah biasa-biasa boleh tabung surau masjid ni, dia panggil sedekah yang sunat. Sedekah yang sunat. Semua tu ibadat untuk melatihkan riyadhah ruhaniyah. Senaman yang bangsa rohani untuk mengikis sifat-sifat yang tidak baik, mazmumah di dalam diri kita. Kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Tu kata kalla, tidak, kedua-duanya tidak. Mana iaitu ayat sebelum tu Tuhan cerita pasal manusia ni apabila Tuhan beri nikmat harta banyak, pangkat tinggi, dia rasa Tuhan sayang ke dia. Sebaliknya apabila Tuhan uji dia dengan sempit rezeki, susah nak dapat duit, tidak ada pangkat apa-apa mulianya di mata manusia, maka dia rasa Tuhan nak menghinakan dia. Kayak gitu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu
fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tuhan kata kalla, tidak kedua-dua. Kalla bal la tukrimunal yatim, bahkan kalian tu tidak memuliakan anak-anak yatim. Bahkan tunggang anak yatim. Nah, orang tu lagi berat tu. Buka Baitul Aitam, rumah anak yatim, untuk menunggangi anak yatim. Orang kesian bila anak yatim. Nah, kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian tu manusia menyekat, menghalang daripada memberi makan ke atas orang yang miskin. Orang miskin nak dapat makanan semulut sepinggir semaku, oi susah, kena siasat belaka. Dia duduk di mana, betul kau dia miskin, ada kau tidak estro kat rumah dia. Habisnya siasat. Mana tanda tangan penghulu kampung, JKK kampung, JK masjid ngurusi surah, habisnya minta. Akhirnya orang kampung tak berani nak panjat jabat zakat ke apa, susah dia kata. Pergi gereja dah senang. Nah, padri kata tak perlu tanda tangan siapa-siapa, mari. Nak apa? Nah, nak makan, nak beras, nak duit. Ni ambil. Nah, saya tak perlu, saya tak bukan nak ajak awak masuk agama kami, nah, tapi kami pentingkan manusia. Kita kena pentingkan kemanusiaan. Kena hak kadatil fakru antakuna kufran ke, dekatlah oleh kefakiran, kemiskinan dengan kekufuran. Dia kata bagus agama ni, kayak gitu. Cak anu orang miskin macam saya, ini agama bagus ni. Nah, nantilah nak masuk Kristian lah, senang. Kayak gitu. Susah kita. Jadi kita buat gerobok rezeki. Kalau ni kan masjid surau ada dah, dia buat gerobok rezeki untuk fakir miskin. Permudahkan. Permudah. Soal dia menipu orang fakir miskin. Kita kalau mampu beli beras, beli lauk, ada nak mari ambil di masjid surau. Malu kita biar ada pun. Mereka orang tak ada kemaluan. Malu kita nak mari ambil. Bermakna kalau orang tu mari ambil, bila kita sediakan gerobok rezeki, ada beras, ada minyak masak, ada lauk apa, dia tebal-tebal muka mari tutup muka nak ayat, bermakna dia susah sungguh. Dia susah sungguh, dia malu muka kita. Tak tergamuk nak ambil. Baik kita usaha sendiri, lebih mulia lagi kita makan dengan hasil daripada kerja kita sendiri, usaha kita sendiri. Bermakna orang tu kalau dia mari ambil, bermakna betul-betul dia susah. Tak payah kita siasat. Betul lah ni, susah ni. Rumah kat mana rumah? Nanti jangan ambil lagi, kami nak pergi siasat dulu. Berah sekapik je. Nak siasat gitu-gitu nah. Itu kita kena pakai baki. Itu dah. Habis. Wa hajjil baiti. Dan berhaji ke rumah. Rumah siapa? Rumah Allah. Ini berhaji ke Baitillahil Haram. Itu mana gitu lah. Tu. Wa ammal hajju, adapun bermula haji itu, fahuwa isyaratun ila wujubi ziyarati baitil jalil alal khalili in istata'a ilaihi sabila. Adapun bermula haji maka ialah isyarat kepada wajib ziarah rumah yang mulia, baitillah, baitil jalil, rumah yang mulia, baitillah, rumah Allah. Jadi sebut rumah Allah tu dia panggil idhafat litashrif. Ingat baik-baik idhafat, sandarkan rumah kepada nama Allah, Baitullah, rumah bagi Allah. Itu idhafat litashrif dia panggil, sandarkan nama rumah tu kepada Allah, itu nak memuliakan binaan rumah tersebut. Gitu dah. Bukan makna rumah Allah berarti Allah duduk di dalam rumah itu, bukan. Sebab ada ajaran sesat tu saya dengar, dia kata tengok Allah Ta'ala ni zuhud sungguh lah dia ya.
Rumah dia kecil saja, 4 segi. Petok 4 segi kecil. Tu. Rumah ustaz 2 tingkat. Nah. Bahaya faham gitu tu. Nah, bukan rumah Allah, maknanya Allah duduk dalam rumah tu. Kecilnya rumah tu pak dah. Allah tidak berhajat kepada binaan, tidak berhajat kepada rumah. Nah? Dah. Padahal apa pasal panggil rumah tu rumah Allah? Binaan yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Itu kerana nak memuliakan binaan yang dibina oleh Ibrahim Khalilullah. Ya gitu. Nak memuliakan binaan tersebut. Dia panggil idhafah litashrif. Sandarkan rumah kepada Allah itu sebagai nak memuliakan binaan tersebut. Bukan rumah tu Allah duduk di dalam rumah tu, bukan. Bukan makna gitu, tidak. Jaga-jaga. Itu dah. Jadi ni nak masuk musim haji ni, nah. Jadi syukur banyak-banyaklah dari mohon boleh naik haji. Nah. Ke sini Malaysia ni paling susah. Nak banding dengan Indonesia, Malaysia lah paling susah. Kerana Malaysia ni umur 200 tahun baru naik. Kalau ada rezeki alhamdulillah. Nah, tu ziarah haji ni, haji wajib. Itu semua tu banyak orang panggil latihan-latihan untuk menyedarkan kita pada hari kebangkitan. Nah, banyak dengan manusianya daripada berbondong-bondong daripada mana. Nah, tak tahu daripada benua mana. Nah, mari beripung satu tempat. Nak lagi kalau wukuf di Arafah. Allah, itu kan latihan di pada mahsyar. Kita semua nanti akan dihimpun oleh Allah Ta'ala fi sa'idin wahidin, pada satu dataran yang rata sekalian manusia. Maka sebab tu orang buat kerja haji itu antara lainnya wukuf di Arafah tu sebagai latihan tu. Latihan merasai pada hari yaumil mahsyar, yaumil nashr wa yaumil hasyr. Itu. Gitu juga nah, banyak perbuatan-perbuatan haji itu nah sebagai nak mengenangkan apa nama dia panggil pengorbanan isteri Nabi Ibrahim, Sayyidatuna Sayyidatuna Hajar dan anak dia Ismail. Macam sa'i antara Safa dengan Marwah, kayak gitu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah setengah daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Besarnya pengorbanan seorang isteri tidak kritik langsung. Nah, perlaksanaan seorang suami terhadap perintah Allah Ta'ala ditinggal di satu tempat yang tidak ada kehidupan, nah, dengan anak yang masih lagi bayi, baby. Bukan senang lah tu. Bukan senang. Berlari lagi dia daripada Safa ke Marwah, Safa ke Marwah cari air untuk Ismail. Akhirnya keluar daripada kaki Ismail itu ma'ul zamzam. Nah, air zamzam. Sapalah ni pun tak kering-kering air zamzam. Nah, cuma nak bawa balik ke Malaysia ni susah dah sekarang. Bagi sebotol kecil seorang. Zaman dulu-dulu ingat tok nenek kita dulu bawa bergeleng-geleng ni bawa balik ke Malaysia. Sekarang susah dah. Nah, ada kota dia dah. Sebotol seorang je boleh bawa balik. Nah, banyaklah. Pengorbanan besar tu, bukan kecil-kecil. Dalilnya Ismail ni bila dia besar remaja boleh kerja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tak kala mana umur Ismail tu sudah dewasa, boleh bekerja, cari pitih sendiri, baru Tuhan perintahkan Ibrahim pergi tengok anakmu. Tinggal baby besar-besar baru. Dah lah tinggal baby besar-besar baru pergi tengok. Gigi tengok, tanya, inni arafil manami, aku melihat dalam mimpiku. Nah,
azbahuka, bahawa Tuhan suruh aku sembelih engkau. Fanzur maza tara, apa pendapatmu? Kalau bukan berkat didikan seorang ibu, seorang mak, mu ni bapak apa dah tinggal aku kecil-kecil ni. Mari-mari nak sembelih. Bapak jahat ni. Dah. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini berkat apa? Berkat didikan seorang ibu. Tak ada dendam dia. Nah, ajar anak jadi anak yang soleh. Sebab itulah kesolehan anak atau ketololan anak itu 90%-nya bergantung kepada didikan ibu. Bapak hanya 10% ya. Nah, 10%. Bapak tak sempat, dia banyak kerja gerak lagi, jual es krim sambil-sambil lagi. Ambil upah mes seruput lagi, nak cari duit, nak sara anak bini, nak cari nak beri nafkah. Bukan dia nak carakan anak. Maka sebab tu kesolehan anak atau ketololan anak tu banyaknya bergantung kepada ibu. Besar tanggungjawab isteri kita, ibu kepada anak-anak kita. Maka sebab tu seorang suami itu kena bertolak ansur banyak dengan bini. Pasal dia mendidik anak-anak kita. Tu kalau jenis mak tu duduk gelek depan TikTok, anak pakai gelek juga depan TikTok besar-besar seksa. Gitu. Tu. Tapi kalau mak jenis ngaji Quran, jenis berzikir, dia ajar anak akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka mudah-mudahannya anak itu membesar jadi anak yang soleh sebagaimana Ismail. Ayahnya tinggal, daripada baby-baby lagi tinggal, tak ketemu sehingga dewasa boleh kerja. Ketemu beritahu perintah Allah Ta'ala, aku ni Allah Ta'ala suruh mari jumpa mu ni. Apanya? Allah suruh aku sembelihmu. Aku kita kan kalau baca cerita ni masa kepala rasa tak logik ni. Rasa denyu ada kan. Ada lagu ni. Ada lagu. Kita nak korban masa sikit subuh duduk dengan kuliah pun rasa bahasa panas pedih pun ni. Pukul 7 dah ni. Nak korban masa bukan korban bukan cala-cala. Pahanak pula Allah taat sungguh. Ya abah, panggil abah, bukan ya abida, bapakku gitu dah. Ya abah, apa? Wahai ayahandaku yang tersayang. Ayahanda tinggal baby-baby jumpa besar-besar suruh kena sembelih. Dia panggil ayahandaku yang tersayang. Ya abah, gitu. Sebab tu panggil abah, comel sekali pada mak kita tu. Abah. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku yang kusayangi, buatlah apa yang diperintah oleh Allah, selagi engkau dapati aku insyaallah, jika dikehendak oleh Allah, setengah daripada mereka yang sabar. Tengok ini berkat didikan siapa ni kalau tidak ibu dia, Siti Hajar. Kayak gitu. Tengok. Maka kita pula hak tak pergi buat haji, dipergemakan pula oleh syarak, ditaghrib pula syarak untuk mengerjakan ibadat udhiyah, penyembelihan. Kalau kita panggil korban dia lah, buat gerber dah, buat korban dah. Ya padahal korban tu umum. Korban tu umum. Tiap-tiap perkara yang memperdekatkan diri kita kepada Allah itu korban. Maka termasuk udhiyah. Jadi udhiyah itu ialah korban, pengorbanan. Tetapi besarnya orang panggil pengorbanan dengan penyembelihan binatang
Maka sehingga dimenangkan nama korban tu kepada ibadat udhiyah. Kayak gitu. Kita tak sebut semaya ni korban. Ada? Jom kita korban sikit. Korban apa? Semaya subuh Jumaat mai korban. Korban masa korban. Ada? Tak ada, tak sebut. Padahal pengorbanan masa kita. Nah, kita dengar, kita mengajar, ini pengorbanan, korban juga. Tapi kita tak sebut korban. Nah, tapi kalau sembelih binatang, dinamo korban. Karena dia tu bersangatan lebih pada korban, pada pengorbanan. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Ismail tadi. Dan sebelum daripada tunya sudah ada dah tok nenek kita yang berkorban. Dan Allah Ta'ala tunjuk yang tidak ikhlas, tidak yakin, tidak bulat, ditolak pengorbanan. Nah, watlu alaihim naba abna adama bil haqq iz qurraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kayak gitu. Dia kata bacalah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihim watlu alaihim, bacalah atas mereka itu manusia, akan cerita bagi dua anak Adam dengan sebenar bil haq. Iz qurraba qurbanan. Tak kala mana, ketika mana memperdekatlah kedua-duanya dengan Allah Ta'ala dengan pengorbanan. Allah Ta'ala perintah. Adam kata, hei anakku, kau habis Tuhan suruh kalian ni berkorban daripada hasil kerja kalian. Jadi Qabil ni kerjanya petani, menanam sayur-sayur, ulam-ulam gitu. Habis ni pula penternak, pera kambing, pera lembu, pera kerbau, unta ni. Maka Qabilnya iya kau dalam hati tu mari was-was dah. Iya kau carilah sayur-sayur hok kolak. Tengok macam orang lain ni lah, lalu tabung masjid, tabung surau kat, carilah duit-duit hok kolak. Tak tahu ni. Seria tu hok hancur, hok seletik dah. Tu keturunan Qabil belaka tu lebih kurang. Carilah sayur-sayur hok kolak, ulai-ulai hok kolak, nak uwi kata nak korban ni. Maka Tuhan kata fatuqub bila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Maka kami terima korban salah satu daripada dua orang itu, dan satu lagi kami tak terima. Yakni korban Habil yang diterima. Pasal Habil ni bila tu ada rakyat lagu tu, dia pun balik ke kandai tu cari lembu mana hok gemuk-gemuk. Dia ni. Kambing mana hok sehat-sehat, hok debok-debok. Hok tu hok yang nak heret atas bukit nak korban. Tu gitu. Kalau orang Allah ni keturunan Habib ni, mana duit hok baru-baru dia ni. Tu hok 1,000, 2,000, 3,000 bau dalam tabung masjid, tabung surau, tabung madrasah, tabung pondok. Bau tu. Tu keturunan Habib tu banyak tu gitu. Yakin dia, bulat dia. Qabilnya korban juga, bukan tak korban, tapi sebab tak yakin. Ada sebut pahala syurga gitu. Iya ke duk main ada perut. Iya korban juga, tapi engkau bagi tak yakin tu kan. Ambil lah sayur-sayur hok kolak, hok bekas makan kolak nak buat naik atas bukit, ambil lah, nak korban sangat kak. Tengok Tuhan tunjuk dah. Tok nenek kita mula tu ada dah hok ditolak pengorbanannya dan yang diterima pengorbanannya. Kerana apa? Kerana ikhlas ke tak ikhlas, yakin ke tak yakin. Tu. Maka sebab tu kalau kita keturunan Habil, maka kita korban hok molek-molek. Kalau bahasa lembu gak, cari lembu hok mahal-mahal gitu, 800 satu bahagia. Ni baru betul. Ni cari hok mula 800 mahal. Tak apa, saya cari hok lain lah.
Cari dia, ni ada ni korban di Kemboja 200 ya. Kena-kena kau skemo mana? Lembu seekor je 500 ekor ya korban. 500 ekor yang ambil untung. Nah tu ni, lembu seekor lah. Nah, atas lembu seekor tu dia ambil gambar 500 orang. Ni lembu mokcik ni lembu mokcik. Padahal lembu tu jugalah. Habislah kita. Nah, surah kita buat korban dah. Surah ni. Wah, berapa ekor dah? Berapa ekor? 5. Mana boleh 5? 8. 14. 14 ekor. Terbaik bau tu. Kena lebih 10 ekor lah surah besar ni. Kamu 4 ekor kalah dengan Pondok Rumi Suri Jauh. Pondok Rumi pun 5 ekor dah tu ni. Tu. Tapi tu kadang-kadang tengok tepat juga dah. Ada juga. Tempat-tempat orang panggil berkali orang keliling kurang duit sikit kan. Nah, daripada 10 ekor jadi 3 ekor tahun ni. Jadi kau menyusut, mensusuk, menjunang. Walaupun kita tak mampu untuk buat ibadat udhiyah, tapi oleh kerana ibadat yang paling afdal pada hari raya Idul Adha tu ila iraqatid dam, menumpahkan darah, sehingga setengah-setengah sahabatnya seumpama Abdullah bin Mas'ud yang fakir-fakir, yang miskin-miskin ni, mereka sembelih juga ayam itik serati sebagai tanda nak berkorban, nak buat ibadat udhiyah, tapi tak mampu, tak mampu. Ada siapa tahap tu kerana mereka miskin, ayam pun ayam lah sembelih hari-raya, tapi tak jadilah ibadat udhiyah. Tapi nak ayatnya begitu semangat, tak mampu nak buat ibadat korban yang sebenar, buat ibadat korban ayam itik pun jadilah. Biar ada tupoh juga darah. Siapa tahap tu? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi tak sekira. Nabi itu pasti dah wajib. Nabi itu ibadat udhiyah wajib atas diri Nabi. Dan kita semua ni dalam akaun maybank akhirat kita sudah ada dah pahala yang diniatkan oleh Nabi SAW untuk umat dia. Masuk dah, ada dah. Tapi jangan duk harap pahala tu saja. Kita kena usaha kita pun beribadat udhiyah juga. Kayak gitu. Habis itu. Itu. Jadi sampai sekarang pun kita tu memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Ismail sampai setiap hari raya Idul Adha. Bagi kita orang yang tidak ugi buat haji, kita ada ibadat yang besar juga, yang afdal, yang lebih, iaitu ibadat udhiyah, ibadat penyembelihan. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ni riwayat ni dia sebut haji dulu. Wa qad warada fi ba'dir riwayati, dan sungguhnya telah datang warid pada setengah-setengah daripada riwayat-riwayat yang lain, bitaqdimihi, dengan mendahulukan sebut puasa Ramadan dulu. Tu. Wakilahuma sahihun, dan kedua-dua pun betul belaka kata dia. Dua-duanya sahih. Faliza, maka kerana demikian itulah qaddamal Bukhari, mendahulu oleh Imam Bukhari kitab al-haji, akan kitab membahas tentang haji ala saumi, di atas puasa. Jadi Imam Bukhari oleh kerana ada riwayat yang menyebut haji dulu baru puasa, maka Imam Bukhari ni di dalam kitab sahih dia sebut bab atau kitabul haji dulu berbanding kitabus saumi. Tapi hak biasa kita duk dengarnya wa itaiz zakati wa saumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kayak gitu. Kita dengar haji tu akhir sekali dah. Dua-duanya sahih kedua-duanya. Habis situ.
hadis ni rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayat akan dia ini hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudiannya kita sambung semula pula, habislah hadis yang ketiga. Kita masuk pada hadis yang keempat. Al-hadithur rabi'u, hadis yang keempat, marahilul janini, perjalanan janin, anak dalam perut mak tu. Wahalul khatimati, dan kelakuan kesudahan bagi kita manusia. Dari maknanya hadis ni nak cerita tentang permulaan kita di dalam rahim ibu, kemudian kesudahan kita di alam dunia ni bagaimana. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, pada pagi ininya bawa surat undangan untuk jemaah surau, apa nama surau ni? Damansara, Mutiara Damansara, betul? Jadi hukum menghadiri ke majlis kesyukuran ni bagi AJK nya fardu ain, jemaah fardu kifayah. Jadi surat undangan ni saya bagi dua lah, untuk AJK, untuk simpanan AJK, dan satu lagi untuk jamaah. Kalau boleh jemaah ni kalau ada tempat tepek kak, boleh tepek. Tanggalnya 29 Julai, bukan Jun, lama mari Jun berah nak raya dah tu. 29 Julai, hari Sabtu. Masanya 11.30 sampai pukul 6.30. Mari bawa anak bini mari makan tengah hari. Majlis kesyukuran sempena, mudah-mudahannya di awal bulan 7 ni pelajar-pelajar kita boleh pindah. Jadi pakak-pakak tolong lagi, kita masih lagi perlu banyak lagi tu, 75,000 lagi untuk kita bayar kepada kontraktor kubah pada bulan depan. Jadi kalau boleh dalam tabung tu jangan ada RM75, biar ada RM75,000. 5,000 seorang bubuh. Tak boleh bubuh dalam tabung pun transfer lalu. Cukup 14 orang, cukup lah. Tu. Jadi pakak-pakak hadir pada 29 Julai ni, ini surat jemputan kita tinggal kepada pihak masjid surau lah. Jadi sebagai tanda syukur dan terima kasih kerana membantu, menyumbang, menginfak, share ke apa, bagi tahu dalam grup-grup lain ke, sehingga orang lain pun boleh berwakaf. Itu sebagai orang panggil terima kasih kita, dan supaya yang berwakaf, yang bubuh duit dalam tabung, setiap sudah kuliah itu pun boleh tengok dari duit-duit di bubuh itu apa yang kita buat. Itulah hasilnya, apa yang kita buat dengan duit-duit yang ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin semua bubuh dalam tabung, transfer dalam akaun bank. Satu sen pun kita tak guna untuk
pribadi. Sampai tak cukup bahkan duit, pelajar-pelajar pondok kita ni gotong royong setiap hari minggu. Nah, hari ni apa ni? Pakat gi belakang tu tanah pondok pelajar-pelajar tu tolong aku bata juga kata ni. Tolong gaus mi juga. Nah, dan kemungkinan 2 minggu 3 minggu ni ambo cuti ngaji dia pengajian di pondok untuk tumpu mempersiapkan pondok-pondok pelajar. Nah, supaya cepat-cepat boleh berpindah. Jadi doa-doakan mudah-mudahan ya segalanya berjalan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak lagi kita perlu pakat-pakat bantu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.